Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan. Baiklah, berita sepenuhnya. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mencabar Rafizi Ramli supaya membuat laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM berhubung tuduhan kelulusan projek oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA yang dibuat selepas pembubaran Parlimen. Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air menegaskan jika benar tuduhan itu, sepatutnya timbalan Presiden PKR itu perlu melaporkan kepada pihak berkuasa. Sebaliknya, katanya Rafizi membuat tuduhan dan cuba berselindung dengan memberitahu tuduhan dilemparkan berdasarkan maklumat sumber dalaman yang diberikan. Dia Rafizi berselindung di sebalik kata, saya difahamkan, saya dimaklumkan, ada pihak yang beritahu, ini kalimah-kalimah dari segi perundangan yang tak boleh diambil tindakan undang-undang. Tapi mungkin ada aspek-aspek lain yang kita kena tengok, tapi saya nak tegaskan bahawa fitnah ini tak betul, sebab itu saya minta supaya kalau ada kes, ada bukti, reportlah, jangan buat fitnah musim ini. Mungkin dia Rafizi tak sebut secara direct, cuma dia kata ada pihak-pihak tertentu cuba desak menteri untuk lulus. Pihak mana? Kalau ada pihak nak suruh desak, tak pernah jumpa pun saya untuk desak, katanya dalam ceramah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Ceka di Pahang malam tadi. Beliau berkata demikian mengulas tuduhan dibuat Rafizi yang mendakwa KASA dalam proses penganugerahan projek tebatan banjir bernilai Rm2 bilion secara rundingan terus kepada syarikat dimiliki individu dikatakan mempunyai kaitan dengan pemimpin UMNO. Rafizi mendakwa dimaklumkan sumber dalam kerajaan yang usaha meluluskan segera projek itu di bawah pentadbiran kerajaan sementara adalah sebagai timbal balas selepas menerima dana untuk digunakan sepanjang pilihan raya umum ke-15. Sehubungan itu, beliau menuntut Tuan Ibrahim menjawab dakwaan berkenaan dan memberi jaminan tidak akan meluluskan sebarang projek dalam tempoh pentadbiran kerajaan sementara kerana ia bertentangan dengan Perkeliling Perbendaharaan. Tuan Ibrahim menjelaskan tiada kelulusan boleh diberikan terhadap mana-mana peruntukan kewangan dalam tempoh kerajaan sementara. Nak saya tegaskan, saya tak pernah meluluskan sebarang peruntukan mana-mana projek setelah Parlimen dibubarkan. Dan saya nak tegaskan, tidak ada mana-mana pihak yang datang jumpa saya minta lulus Rm2 bilion yang bukan sikit, katanya. Beliau yang juga calon Perikatan Nasional PN di Kubang Kerian, Kelantan dan Dun Ceka Pahang menegaskan beliau tidak pernah campur tangan dalam sebarang tender di KASA. Bukan macam zaman PH Pakatan Harapan mentadbir kerajaan. Bagi saya, itu urusan jawatan kuasa tender, biar mereka urus, saya tak nak terbabit dan saya tak pernah tanya pun Ketua Setiausaha KASA mengenai hal itu. Ikut prosedur, ikut peraturan, siapa yang layak, siapa yang dapat proses, katanya. Beliau juga menjelaskan tuduhan mengenai projek di Krubong, Melaka yang mana sudah melalui proses tender mengikut prosedur kewangan dan tidak mempunyai sebarang isu dalam perkara itu. Beliau menegaskan sebaik Parlimen dibubarkan, semua projek tidak boleh diberi kelulusan peruntukan kewangan sebagaimana notis dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara berhubung perkara. Ini notis yang biasa, pertamanya tidak boleh bagi apa-apa komitmen kewangan, yang kedua tidak boleh janji projek membabitkan kewangan bagi tanggungan kerajaan akan datang. Yang ketiga tidak boleh buat mana-mana dasar, tak boleh lulus mana-mana polisi, mana-mana dasar dalam tempoh kerajaan peralihan atau caretaker government, katanya. Menegaskan beliau mengetahui dan memahami peraturan itu, kamu ingat aku tak reti peraturan kah? Beliau memaklumkan selepas Parlimen dibubarkan, beliau hanya terbabit 3 program KASA, iaitu pertama menghadiri sambutan Hari Alam Sekitar Negara di Kuantan dirasmikan yang di Pertuan Agong. Keduanya menghadiri dan merasmikan Karnival Kementerian Alam Sekitar dan Air di Kubang Kerian, dan ketiga menghadiri majlis meraihkan
kaki tangan kementerian yang berpencen atau bertukar ke kementerian lain. 3 program yang saya hadir dan tidak ada sebarang tanda tangan mana-mana surat yang luluskan mana-mana proyek, katanya. Justru katanya, beliau juga sudah meminta peguamnya meneliti aspek undang-undang bagi tindakan seterusnya ke atas Rafizi.